Ayuh saudara dari Stadium Nasional Bukit Jalil, stadium yang menjadi kebanggaan negara kita, yang pernah menjadi tumpuan pada Sukan Commonwealth 1998. Kali ini akan menjadi sekali lagi pentas penentuan untuk kedua-dua pasukan sebelum kita mencari siapakah yang akan bergelar juara Dunhill Piala Malaysia untuk edisi ke-35. Musim 2001, tahun pertama di Alaf Baru, Ahmad Khalidi melakukan pemeriksaan terakhir sebelum meniupkan whistle permulaan. Perak dengan jersey serba kuning, warna tradisi, berhadapan dengan negeri Terengganu Darul Iman. Bebas dari sebarang kecederaan dan bebas juga dari sebarang amaran kad kuning. Nafuzi Zain antara yang bertuah dapat beraksi pada malam ini kerana sebelum ini dia sering dihantui oleh kad kuning. Ulangan final Dunhill Piala Malaysia 1998. Ketika itu sang penyu menangis. Tetapi kali ini pasukan Kelantan dikecewakan. Raja Gopal terpaksa merelakan Terengganu ke final. Calon dari Pantai Timur sekarang ini berjuang untuk membawa pulang Dunhill Piala Malaysia yang tidak pernah mereka julang. Azli Syam syarat dengan pengalaman di pentas final, berdepan dengan ancaman dari Safian Wahid dan juga Harudin Omar. Cubaan awal yang dilakukan, asakan pertama dari Terengganu. Wan Rohaimi berjaya mengawal, tetapi 3 pemain yang menghalang pergerakan Wan Rohaimi. Inilah sentuhan pertama dari pemain yang memakai jersey serba kuning tetapi terkandas Khalid Jamlus. Corak permainan pantas dengan keadaan padang yang kering membolehkan kita untuk menyaksikan final Dunhill Piala Malaysia musim ini dengan lebih menghiburkan. Pantas sepakan percuma diambil. Peluang Sapian terlepas. Agak kucar kacir, kelam kabut. Barisan pertahanan pasukan Perak Darul Rizwan. Baru 2 minit permainan berlangsung. Ahmad Syarul Azhar bersama dengan Azrul Amri Burhan adalah tenaga ampuh di bahagian midfield. Harudin, jersey nombor 20 menjadi kebanggaannya. Ujian pertama untuk Azli Syam. Sepakan sulung juga dari Harudin. Barisan pertahanan pasukan Perak mendapat berita gembira beberapa minit sebelum permainan perlawanan final ini berlangsung. Samsul Saad yang sebelum ini dilaporkan cedera dapat beraksi dan dapat turun pada malam ini, memperkuatkan barisan tengah, barisan pertahanan, menggembirakan penyokong-penyokong pasukan Perak. Hampir 50,000 penyokong pasukan Perak berada di Stadium Nasional. Zubair Ibrahim, pemain paling senior, paling veteran di atas padang ketika ini. Azrul dilihat sebagai tenaga yang paling penting untuk menggerakkan jentera serangan pasukan Perak. Rasdi Talib. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana kelam kabutnya barisan pertahanan pasukan Perak. Mazan mengarahkan pemain-pemainnya mencari gol awal. Harudin memikul tugas ini bersama dengan Safian Wahid. Victor Andrak antara
pemain yang berada di barisan pertahanan pasukan Perak. Berusia 25 tahun tetapi agak mentah dari segi pengalaman, terutamanya beraksi di perlawanan akhir. Indra Putra Mahyudin, sekali lagi Rafdi menjadi sasaran. Permainan diteruskan. Harudin cuba dihalang oleh Ahmad Syahrul Azhar. Pertembungan yang menarik di bahagian midfield antara Harudin Omar dan juga Ahmad Syahrul Azhar. Siapa yang berjaya di bahagian tengah, maka pasukan itu akan menang. Itulah percaturan M. Karatu dan juga Mat Zanmat Aris. Baru 4 minit permainan berlangsung. Terengganu yang semakin bernafsu memulakan asakan awal dengan 2 percubaan. Perak masih membaca permainan. Cantik larian dari sebelah kiri oleh Fazialah Mamat. Pemain ini cukup berbahaya apabila lariannya tidak dihalang. Matzan kali pertama selaku jurulatih tampil di pentas perlawanan akhir Dunhill Piala Malaysia. Chan Wing Hong di sebelah kiri. Keampuhan barisan pertahanan pasukan Perak dengan Chan Wing Hong di sebelah kiri dan di sebelah kanan ialah Chan Kwok Heng. Dibantu oleh Syamsul Saad di tengah dan juga Victor Andrak. Pemain yang dipinjam dari Kedah, Ahmad Syahrul. Nafuzi, pemain yang sering menjadi perhatian pengadil. Dengan rempuhan untuk menggagalkan serangan daripada Ahmad Syahrul. Kita juga ingin melihat sejauh manakah kemampuan penyerang baru pasukan Perak. Rafdi Rashid mengharungi tekanan dalam perlawanan akhir sebegini. Anwar Aimi. Cuba mencabar Victor Andrak. Yang terpaksa bertempus lemas. Victor berhadapan dengan Harudin Omar. Memberikan sepakan penjuru yang pertama. Untuk pasukan Terengganu. Keluar. Saya melihat Abu Bakar Fazim. Inilah Abu Bakar Fazim. Minit-minit terakhir terpaksa digantikan. Senarai pemain yang diedarkan kepada media meletakkan nama Syamsul Saad beraksi. Tetapi sebenarnya dia tidak dapat diturunkan. Abu Bakar Fazim yang mengambil alih posisi ataupun tempat Syamsul Saad. Anda sedang menyaksikan siaran secara langsung perlawanan akhir Dunhill Piala Malaysia musim ke-35. Kali Jamlus untuk Rafdi daripada sebelah kiri. Pemain yang lincah cuba mencari Azrul Amri Burhan, tetapi terlalu deras hantarannya. Dan inilah Syamsul yang terpaksa menerima hakikat kecederaan yang dialaminya ketika menjalani latihan terakhir di Ipoh 2 hari lalu.
bertembung dengan Liu Kik Kong. Memaksa Samsul Saad hanya bertindak sebagai pemerhati. Harudin untuk Wan Rohaimi. Satu cross ke dalam petak penalti untuk Wan Rohaimi, tapi dapat ditolak keluar oleh Chan Kok Heng. Mak Zan pernah mengecap kejuaraan Piala Malaysia bersama Kuala Lumpur, tetapi sebagai jurulatih, inilah penantiannya. Inilah harapan Mak Zan, dan dia menyandarkan cita-citanya kepada Wan Rohaimi bersama dengan Sapian. Abu Bakar Fazim, Rafdi, Khalid lebih banyak bertindak sebagai pengumpan. Azrul, peluang untuk Azrul. Kelihatan offside, tapi mujurlah. Rasti Talib dapat melihat bagaimana Azrul, jika tidak disekat, mampu untuk mengecewakan mereka di separuh masa yang pertama ini. Sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Perak jauh keluar kotak penalti. Kami yang cuba dilakukan Khalid Jamlus. Gerakan yang bersahaja, tetapi hampir-hampir menggembirakan penyokong-penyokong pasukan Perak. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana kuisan ke belakang dari Khalid Jamlus mencemaskan Zubir yang melakukan apa yang terdaya. Sekali lagi Perak mengancam, cuba mencari Indra Putra Mahyudin. Khalid, kesunyian kali ini tanpa V Saravanan. Fazela Mamat mengatur gerakan semula. Terengganu menguasai babak awal, tetapi mereka hampir dikejutkan oleh gerakan daripada Azrul Amri Burhan dan juga Khalid Jamlus sebentar tadi. Fazialah dibentuk dari skuad remaja negara kita. Victor Andrak, pemain yang beraksi bersama dengan klub Ensel di Kulim, tetapi mula diambil oleh pasukan Kedah musim ini. Dipinjam oleh Perak untuk menghalang gerakan dari Subri Sulong dalam perlawanan akhir pentas final yang banyak menguji pemain-pemain, terutamanya mereka yang baru merasai debar dalam final downhill Piala Malaysia. Hampir 90,000 penonton menyaksikan perlawanan ini. Setakat ini hanya Victor saja yang nampak agak gugup. Rafdi, seorang lagi pemain yang diramalkan tidak mampu untuk menguasai keriuhan tekanan perlawanan akhir, tetapi nampaknya dapat menyerap tekanan itu. Lontaran ke dalam, Chan Kok Heng. Tahun lalu banyak yang meramalkan dia sudah pun berada di penghujung karier, tetapi masih lagi mampu untuk terus beraksi.
Mazuki Yusof bertindak di bahagian tengah. Posisi yang baru untuknya. Peluang untuk pasukan Terengganu. Dari sebelah kanan mereka menyusup masuk. Dan Sapian diberikan kawalan begitu ketat sekali. Bola muntah dari Boy atau Asli Syam. Kuisan terakhir yang cuba dilakukan oleh Sapian Wahid keluar di sebelah kiri pintu gol. Clearance dari Victor Andrak. Gani diberikan tugas untuk mengawal pergerakan Khalid Jamlus. Abu Bakar Fazim setakat ini berjaya untuk mengekang Nafuzi dan juga Harudin. Khalidi yang memberikan sepakan percuma walaupun cuba dibantah oleh kapten pasukan Terengganu Zolari Syambawang. Rafdi sebenarnya yang dikasari. Inilah yuk baru untuk pasukan Perak. Perhatikan bagaimana Rafdi dirempuh dari belakang oleh Gani Malik. Pemain yang paling rendah, paling pendek. Penyokong-penyokong pasukan Perak memanggilnya Abang Pendek. Penyokong pasukan Kedah memanggilnya Ayam Selama atau Ayam Katik. Panggillah apa sahaja. Tetapi Rafdi sekarang ini mau mencipta nama. Beraksi kali pertama dalam pentas perlawanan akhir Banhil Piala Malaysia. Sepakan percuma yang mengecewakan M. Karatu. Jurulatih Bidan Terjun menggantikan Karl Heng Swegang yang banyak karenah dan terpaksa diketepikan oleh Perak. Cedaan dari Rafdi. Gol! Rafdi Rashid. Minit ke-16. Tak siapa menduga. Baru saya berkata tentangnya. Sekarang M. Karatu lega. Siapa percaya Rafdi Rashid kalau sebelum ini tumpuan kepada Khalid Jamlus kerana tiada Saravanan di depan. Tetapi Rafdi Rashid dari celah kaki pemain pertahanan pasukan Terengganu, dia melepaskan rembatan dari kaki siapa? Gani Malik. Dari celah kaki Gani Malik. Saksikan bola seperti peluru menuju ke sebelah kanan. 5 gol dalam saingan Banhil Piala Malaysia. Perlawanan yang lebih mencabar, begitu mencabar. Kerana sebelum ini Rafdi hanya beraksi dalam saingan Banhil Premier 2. Terengganu yang lebih tertekan ketika ini. 1-0. Pasukan Perak mendahului. Penyokong-penyokong pasukan Terengganu diam. Peluang sekarang ini untuk penyokong pasukan Perak. Azrul Amri meminta sepakan percuma dari Khalidi. Permainan diteruskan. Wan Rohaimi. Bahagian tengah kembali dikuasai oleh Perak Darul Rizwan. Membuka permainan di sebelah kanan. Rafdi dihalang oleh Rosdi Talib. Nafuzi. Untuk Mazuki Yusof. Meninggalkannya kepada Fazialah. Overlapping dari Subri Sulong. Indra Putra Mahyudin menyekat lebih awal.
memburu bukan sahaja kejuaraan pada musim ini, tetapi doubles, back-to-back win. Juara 2 tahun berturut-turut yang mahu dikejar oleh mereka. Nurudin berhadapan dengan Vito Andra, melepaskan lembatan. Kapten pasukan bawah 23 tahun negara menjadi harapan utama Mat Zan. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana ancaman dan juga sentuhan yang membawa gol kepada pasukan Perak. Rafdi Rashid baru berusia 25 tahun, masih bujang, mengecewakan Mat Zan. Nafuzi berjaya mengawal perasaan Rafdi. Kalau tadi dia di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Pergerakannya amat sukar untuk dikekang oleh barisan pertahanan pasukan Terengganu. Azan Mat Aris mahu mencatat nama sebagai jurulatih tempatan yang memenangi Piala Malaysia selepas 11 tahun. Kita melihat jurulatih asing yang membimbing pasukan menjulang kejuaraan downhill Piala Malaysia. Tetapi sudah pasti kali ini jurulatih tempatan akan mengambil alih gelaran selaku jurulatih yang berjaya di final antara Mat Zan dan juga Karatu. Rafdi mengerang kesakitan. Sememangnya dia adalah tumpuan. Dia harus dimusnahkan. Itulah mungkin misi dalam peperangan. Kerana membiarkan pemain ini, maka akan membawa padahlah pasukan Terengganu. Minit ke-16 sentuhannya menjadi pemusnah. Zulhar Hisham Awang, kapten pasukan Terengganu. Tungkus lumus menahan asakan bertali arus dari Perak. Tidak ada pemain Terengganu yang berada di atas. Lihatlah bagaimana penguasaan bahagian tengah oleh Azrul Amri bersama dengan Abu Bakar Fazim dan juga Masyarul Azhar, dan memudahkan Kenan Takuma bersama dengan rakan-rakan yang lain di barisan pertahanan. Setakat ini belum ada percubaan yang amat berbahaya dari Terengganu. Pertemuan kelima kedua pasukan musim ini. Pertama kali mereka bertemu dalam perlawanan pembukaan di Kuala Terengganu. Perlawanan Sumbangsih, Terengganu menang 4-0. Tapi dalam perlawanan yang berlangsung di Ipoh dalam downhill Premier 1, pasukan Perak menang 2-0. Dan apabila mereka bertemu ataupun diundi dalam kumpulan yang sama dalam Piala Malaysia, perlawanan pertama di Kuala Terengganu, pasukan tuan rumah menang 2-1. Tetapi di Ipoh, Perak menang 3-0. Dalam perlawanan yang tidak membawa arti bagi pasukan Mat Zan Mat Aris, tetapi amat penting bagi MK Ratu. Perlawanan yang dianggap ihsan oleh Terengganu untuk membuka ruang, memberi laluan kepada pasukan Perak untuk melayakkan diri ke peringkat suku akhir downhill Piala Malaysia. Rosdi kurang cermat, cuba mencari sapian. Semakin menurun persembahan pemain-pemain Terengganu. Dani berasal dari Kuala Lumpur, Abdul Ghani Malik. Tonggak paling ampuh, tetapi kesilapannya
membuka peluang kepada pasukan Perak mendahului ketika ini. Minit ke-43 di separuh masa yang pertama. Mencari gol yang kedua, Rafdi. Peluang untuk Indra Putra Mahyudin. Agak lambat Indra Putra. Lorongan daripada Rafdi Rashid, salah satu yang telah kabut di hadapan pintu gol. Dan sekarang counter attack yang tidak menjadi. Kembali permainan dipimpin oleh pasukan Perak. Ahmad Syarul Azhari Kasari. Kad kuning yang pertama. Untuk Fazialah Mamat. Kerjahan daripada pemain yang memakai jersey nombor 18 dalam pasukan Terengganu, yaitu Fazialah Mamat. Terengganu 0, Perak 1. Menerima kad kuning yang pertama. Ahmad Syahrul diberikan rawatan. Perak meneruskan permainan dengan 10 pemain. Kecederaan tidak serius dialami oleh Ahmad Syahrul. Perkembangan yang pastinya amat menggembirakan. 1 minit isyarat daripada Awaluddin Hasan. Permainan separuh masa yang pertama. Mungkin ini serangan yang terakhir dari Terengganu sebelum mereka beredar ke bilik persalinan. Wan Rohaimi Ismail perlu lebih gagah di separuh masa yang kedua. Begitu juga dengan Sapian Wahid. Kalau tidak, mereka akan menangis lagi musim ini. Afuzi lebarkan permainan di sebelah kiri untuk Rosni Talib. Arudin menanti, tetapi bola dicuri oleh pemain lawan, Ahmad Syarul Azhar. Untuk Chan Wing Hong, mereka sekadar menanti tiupan whistle untuk menamatkan saingan di separuh masa yang pertama. Satu permulaan yang mungkin akan memberi petanda kepada kita siapa yang akan bergelar juara musim ini. Tetapi 45 minit lagi sebenarnya akan menjadi cabaran, akan menjadi penentu sama ada penyokong-penyokong pasukan Perak atau penyokong pasukan Terengganu akan meninggalkan Stadium Nasional Bukit Jalil dengan penuh kegembiraan. Rafdi Rashid beredar ke bilik persalinan dengan penuh kebanggaan. 1-0, Perak berada di hadapan. Birakan 1 minit isyarat daripada Awaluddin Hasan. Permainan separuh masa yang pertama. Mungkin ini serangan yang terakhir dari Terengganu sebelum mereka beredar ke bilik persalinan. Wan Rohaimi Ismail perlu lebih gagah di separuh masa yang kedua. Begitu juga dengan Sapian Wahid. Kalau tidak, mereka akan menangis lagi musim ini. Afuzi lebarkan permainan di sebelah kiri untuk Rosni Talib. Arudin menanti, tetapi bola dicuri oleh pemain lawan, Ahmad Syarul Azhar. Untuk Chan Wing Hong, mereka sekadar menanti tiupan. Pasukan Terengganu menyamakan kedudukan. Nanta Kumar mungkin tidak menduga kesilapan yang dilakukannya. Rafdi ketika ini turning daripada Khalid Jamlus. Rafdi serangan yang begitu pantas.
Dua pemain antara Khalid Jamlus dan Rafdi Rashid. Dan sekarang Sapian Wahid. Minit ke-14. Minit ke-14. Sang penyu Sapian Wahid yang menggamatkan stadium ketika ini. Dari ruang yang sudah agak tertutup, Manta Kumar sekali lagi cuba mengejar. Sapian bijak, tidak menanti bola turun ke padang, mendarat di padang sebelum beliau melepaskan rembatan. Nanta Kumar. Sekarang ini menjadi perhatian MK Ratu. Faizal Zainal sudah pun bersedia. Nanta Kumar kelihatan amat gugup ketika ini. Faizal akan masuk. Siapa yang akan digantinya? Saya cuba meneka. Mungkin Nanta Kumar. Perak mencari gol penyamaan, tetapi mereka terpaksa melawan arus semangat yang membuak-buak di kalangan pemain-pemain Terengganu. Gani Malik. Percaturan yang lain dilakukan oleh MK Ratu, mengeluarkan Abu Bakar Fazim. Dan menggantikan tempat itu dengan Faizal. Sementara Terengganu juga melakukan satu pertukaran. Nafuzi dikeluarkan. Pemain yang masuk ialah Nofazli Alias. Harudin cuba mencari Sapian. Dua pertukaran serentak dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Di penjuru di ujung padang. Pemainnya agak tenggelam di separuh masa yang pertama, tetapi mencuri tumpuan pada separuh masa yang kedua. Pasukan Terengganu sekarang ini berada di depan, tetapi perjuangan masih panjang. Masa permainan baru berlangsung 18 minit di separuh masa yang kedua. Subri sudah mendapat ruang yang begitu selesa sehingga dia berjaya untuk membantu barisan serangan. Subri Sulong ampuh bertahan dan sekarang peluang untuk mengukir dan juga melakukan serangan bagi membantu Wan Rohami serta Harudin Omar. Indra Putra Mahyudin terlepas. Gani Malik semakin bertenaga, mau menebus kehampaannya. Seakan mau berpesta, menantikan serangan bertali arus. Flying header dari Wan Rohami Ismail. Menyambut
Tandukan yang pertama sebelum itu dilakukan oleh Alfian Aziz. Tolakan dari Subri Sulong. Tetapi sentuhan terakhir dari pemain yang berusia 25 tahun, Wan Rohaimi Ismail. Musim ini mencari gol yang ke-12 untuknya. 11 gol dalam liga. Wan Rohaimi Ismail. Tinggal 6 minit untuk permainan ini ditamatkan. Azan mahu melakukan pertukaran. Kekasaran berlaku di dalam petak penalti. Perhatikan bagaimana Gani Malik. Satu tindakan yang bahaya, kata Ahmad Khalidi Supian, dilakukan oleh Nuriza Malih Hassan. Pemain nombor 13 dalam pasukan Terengganu ialah Syarul Nizam Sahat. Hairudin terbaring. Dialah yang diisyaratkan akan dikeluarkan. Kapten bawah 23 tahun kebangsaan yang bertindak cemerlang pada Sukan C baru-baru ini, membawa Malaysia ke pentas perlawanan akhir, tetapi tewas kepada Thailand dengan jaringan yang penuh menghibakan. Syarul Nizam Sahat mungkin hanya dapat beraksi 5 minit, tetapi tenaganya amat diperlukan. Kemasukannya adalah dengan misi yang penting, kerana pada ketika ini pasukan Terengganu tidak seharusnya membiarkan Perak mendapat jaringan penyamaan, kerana gol ini pastinya akan mematahkan semangat mereka yang sekarang ini semakin tinggi, semakin membuak-buak. Clearance yang kurang berhati-hati. Mujurlah dapat ditenangkan semula. Dan sekarang Wan Rohaimi, Nantakuma mengejar. Wan Rohaimi berjaya. Hanya Alfian Aziz terpaksa menanti Fazilah Mamat naik ke atas. Di seberang sana Ella Rosli Talib bersama dengan Mazuki Yusof. Tetapi bola yang mahu dilarikan oleh M. Nagaraja. Perhatikan gerakan daripada M. Nagaraja. Midfield kanan untuk pasukan Perak. Pemain yang mempunyai kelajuan ketika melakukan larian. Victor Andrak sekarang ini berdepan dengan Wan Rohaimi, tetapi tenang anak muda dari Kedah ini. Dia sebenarnya jago acara lari berpagar, pernah memenangi pingat emas sekolah-sekolah Asia. Itulah Victor Andrak. Chan Koh Heng, musim ke-14, tahun ke-14 bersama dengan pasukan Perak. Chan Wing Hong di sebelah kiri, cuba merebahkan badan. Untuk memerangkap Khalidi. Ahmad Khalidi Supian, pengadil yang mempunyai masters dalam pengurusan pentadbiran. Ahmad Khalidi Supian tidak memberikan sepakan penalti sebentar tadi, kerana dapat melihat bagaimana Chan Wing Hong menerjunkan diri. Messi yang diteruskan
yang berjaya dibereskan oleh Harudin, yang sekarang ini seolah-olah tidak sabar untuk menerpa masuk semula ke padang apabila whistle penamat ditiupkan. Victor Andrak, 24 tahun, central defender yang meraih pengalaman sangat berharga. Dia mungkin akan pulang ke Kedah semula musim depan, tetapi harus berterima kasih kepada peluang yang diberikan oleh Perak, merasai nikmat dan juga pengalaman di pentas final downhill Piala Malaysia. Rosty Talib mahu menambah jaringan. Sepakan dan juga percubaan dari luar petak penalti dari Rosty Talib sebentar tadi. 3 minit isyarat dari Awaludin. Walaupun masa sebenar hanya tinggal 1 minit lagi. Masa tambahan. Memberikan sedikit peluang kepada pemain-pemain pasukan Perak. Terengganu ketika ini tega bertahan. Mereka harus menghalang Khalid Jamlus dan juga rakan-rakannya, termasuklah Rafdi Rashid. Ratu menaruh harapan yang tinggi kepada Khalid Jamlus. Inilah Khalid Jamlus, pemain jersey nombor 25, usianya 24 tahun. 10 gol dalam Premier 1, 4 gol dalam Piala Malaysia, tetapi mungkin terpaksa menutup saingan musim 2001 ini dengan kekecewaan, kerana yang bersedia untuk melakar kejayaan pada ketika ini ialah pemain-pemain dan juga penyokong pasukan Terengganu. Sambil itu masih ada pertembungan sengit di hadapan petak, di dalam petak penalti. Backheel yang tidak menjadi dari Rafdi Rashid. Wan Rohaimi, hadiah kejuaraan barangkali untuk anaknya yang kedua, yang baru lahir ketika pasukannya mengesahkan tempat ataupun melakukan penentuan di Kota Baru. Sudah pun offside. Masa sebenar sudah berakhir. Penyokong-penyokong pasukan Terengganu sekarang ini sudah pun bersiap sedia untuk melakar kejayaan, untuk mencatat satu lagi sejarah baru sebenarnya bagi mereka. Piala Malaysia tidak pernah menjejak kaki ke bumi Terengganu. Mungkin ini yang mereka nantikan. Datuk Cik Mat Jusoh bersama dengan Mat Aris. Semuanya sudah pun berdiri menantikan tiupan whistle penamat dari pengadil. Penyokong-penyokong pasukan Perak juga sebahagiannya sudah meninggalkan stadium, sudah bangkit meninggalkan tempat duduk mereka. Jadi tumpuan sekarang ini kepada Ahmad Khalidi Supian. Serangan terakhir dan tiupan whistle penamat menandakan Piala Malaysia buat pertama kalinya bersemayam di Kuala Terengganu.